Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الشيخ أبو الحسن الأشعري والشيخ أبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. بسم الله. إياك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sahabat fadilah, para alim ulama, para asatizah, disimbolkan barisan jawatan kuasa Surau Jumaat Surau Jumaat Ar-Raudah atau Madrasah Ar-Raudah, seterusnya barisan imam binal muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama ini nak baca kitab susah. Tarik para ulama terdahulu, siapa pun datang pada mereka, mereka akan ajar. Walaupun seorang, dua orang, budak kan, datang tetap diajar. Alhamdulillah hari ini saya diberi tajuk. Diberi tajuk. Tadi tak sempat semain Jumaat tadi. Tak sempat tu, mohon maaf. Tidak, memang nak awal dah. 12.30 suku dah sampai di sini. Tak ada urusan lain kan. Tadi ada urusan. Dan waktu tu pun kalau sempat lah nak bahas. Kalau sempat. Takut tak sempat waktu tu. Sebab nak terangnya tu universal. Orang-orang boleh sebut universal. Kita tak terang benda sikit, kita terang benda besar. Mana sumber datang, pandangan ulama mana. Macam kuliah ijazah, degree. Inilah yang dipelajarinya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya dulu awal. Itu di sini sempat ke buat doa awal tahun, akhir tahun? Tak sempat Tapi kita meyakini tak doa itu boleh diamalkan ataupun tidak? Kalau di sini, yelah yakinlah kan. Takkan tak yakin ya? Masya Allah. Sebelum ini didatangkan juga khilafiyah, berbezanya pandangan terhadap amalan di dalam Islam. Berbezanya amalan di dalam Islam. Cuma kita nak datang di sini, kita nak datangkan pada malam ini adalah yang berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan amalan yang telah diamalkan, boleh kata berkurun lama, turun temurun. Boleh panggil saka dah ni. Turun temurun. Pusakanya orang Melayu itu. Dapat tuan-tuan Pertama sekali yang nak difahamkan, apabila benda yang datang daripada Allah, baby tree. Ada sabotaj ni. Oh, ni yang lain ni. Ada warna biru kan? Kembali. Tadi iklan kejap Pertama sekali, kalau kita nak bahaskan ia berkaitan dengan amalan, maka amalan orang Islam ini didasarkan yang pertama, tidak lain tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Itu pertama. Yang kedua adalah sunnah baginda Nabi SAW. Ni tak ada siapa orang tolak ni. Tak ada siapa orang tolak. Kalau dalam Islam lah, tidak ada yang menolak. Sumber hukum itu diambil daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada orang tolak. Ini ijma' ulama. Dia kata ijma' ulama, tak ada orang boleh tolak benda tu. Bila saya sebut ulama, ulama ni apa? Orang yang betul-betul memahami kehidupan itu. Itulah ulama. Ulama ni jamak pada alim. Alim tu mufrad satu. Kalau musanna dua alamani, dua orang yang berilmu. Kalau ramai digelarkan dengan jamak takthir, ulama. Bukan fulama, ulama. Al-ulama ain. Makanya mereka yang mengetahui. Alim bermaksud apa? Mengetahui. So para ulama menyebut, saya kena nakal orang yang mengetahui yang bercakap, kan? Sebab dia yang mengetahui benda tadi. Sebab tuan-tuan, itu pertama. Siapa yang layak untuk membahaskan Al-Quran dan hadis? Ini persoalan dia. Ni yang nak membahaskan Al-Quran dan hadis bagi Nabi SAW. Sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan, saya tak nak pergi terlampau umum sangat. Nanti esok pun tak habis nak bahas. Kita ambil subtopik. Dia berkaitan juga dengan pengajian akidah kita. Yang sebelum ini kita bahaskan tentang tahlilan ataupun tahlil, majlis tahlil, ataupun kita lebih senang dikenali dengan tahlil kenduri arwah. Doa selamat kenduri arwah Ustaz sekali. Borong. So imam kena standby dua doa untuk tu. Doa selamat satu, doa untuk tahlil satu. Dua-dua kena hafal. Tu biasa tuan-tuan. Kita dah bahaskan panjang bagaimana istinbat hukum. Istinbat ni bagaimana ulama mengeluarkan hukum berkaitan dengan perkara tadi. Kita dah bahas panjang tuan-tuan. Saya yakin semua dah faham dah kaedah itu. Dan daripada segi memahami itu pun saya yakin semua dah faham bahawa sesuatu perkara yang kita nak ambil hukum daripada Al-Quran dan Sunnah perlunya didasari pertama dengan pandangan para ulama. Dapat? Jadi ulama-ulama yang bertanggungjawab setelah daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama yang pertama. Nabi pun ulama lah. Dapat tuan-tuan? Nabi pun ulama. Ulama yang tu orang yang berilmu. Kemudian diwarisi oleh siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian diwarisi dengan Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan berterusanlah kepada tabi'in. Siapa tabi'in tuan-tuan? Antaranya siapa? Saya pernah cerita kat sini. Siapa? Al-Imam Nu'man bin Sabit. Al-Imam Abu Nu'man bin Sabit. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi.
Kemudian para ulama sebut selepas daripada generasi beliau, lahirlah anak murid dia seorang juga nama Al-Imam Abu Yusuf, pun alim juga tapi tidak mengeluarkan mazhab. Dan di sezaman dengan Al-Imam Abu Yusuf adanya Al-Imam Malik Ibnu Anas. Siapa Imam Malik Ibnu Anas? Pengasas mazhab Maliki, anak murid kepada Imam Malik Ibnu Anas. Siapa tuan-tuan? Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Hanbali. Kemudian turunlah susu galur ni sampai wali songonya kita di tanah Melayu, dengan para tuan guru masyayikh kita, Syekh Wan Daud Al-Fattani, turun kepada Tuan Guru Haji Yusuf bin Ahmad Tok Kenali, turunlah kepada para ulama terdahulu, Mu'alim Tuan Guru Haji Wahid Sungai Udang, dan ramailah para ulama yang lain yang mewarisi amalan ini. Apa dia? Yakni amalan awal Muharram. Dapat tak? Maka pertama yang kita nak faham kat sini, bila bertanyakan tentang apa hukum doa awal tahun dan akhir tahun, saya sebut siang tadi, perkataan tu pun perlu disemak balik. Apa hukum doa awal tahun dan akhir tahun? Apa hukum doa? Pertama kita pecah yang tu. Apa hukum doa awal tahun dan akhir tahun? Tu period dia dah ada, maka dia dah ada zaman, ada masa dia. Perbuatan yang kita nak buat apa dia? Doa. So apa hukum doa tuan-tuan? Hukum doa bagi kita harus ke sunat? So sunat. Sunat ni maksud sunat dituntut. Dapat? Kemudian dikhususkan pada waktu, yakni awal dan akhir ma'al hijrah, ataupun awal dan akhir, akhirnya pada tahun itu Zulhijjah dan pada awalnya Muharram. Adakah ini diperkenankan? Bukan diperkenankan, ayat tu macam mana ayat ni? Saya tak nak ni pula. Kejap. Ini tuan-tuan, ni bukan sekali tuan-tuan, ni dah banyak kali dah. Jadi kita kena terangkan supaya apa, benda ni tidak datang fitnah dan tidak datang kekeliruan, confusing kepada kita, confusion. Tak confuse dah. Ada mengatakan bahawa kita tidak boleh mengambil, mentaklid buta. Dia kata taklid buta. Taklid pun kita kena tafsir apa dia taklid tu. Taklid tu asal perkataan Arab. Ada orang baca taklid. Taklid lahir tuan-tuan. Taklid tahu taklid. Baca taklid tu. Lepas nikah tu taklid tuan-tuan. Taklid lain. Salah baca pula. Ustaz, ini semua amalan ni taklid buta. Taklid mana ngaji ni? Taklid. Nampak tuan-tuan? Itu istilah tu Lughatul Arabiah, bahasa Arab. Dan kita nak bahaskan, adakah berdoa pada waktu awal Muharram itu diamalkan oleh Nabi ataupun tidak? Dan adakah hujah mengatakan bahawa perkara yang tidak diamalkan oleh Nabi, adakah benda tadi tidak boleh diamalkan? Itu persoalan yang kita nak datang hari ini. Okey, pertama, semua datuk umum bahawa doa ini adalah sunat. Saya tak perlu datangkan dalil banyak sangat tuan-tuan. Penat nak baca. Kan penat nak baca Quran tu, penat nak terang. Banyak Quran, ud'uni astajib lakum. Habis sebut dalam iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu ada hajat, kamu ada persoalan, ada hajat, mintalah pada Allah. Maka ini hukum doa. Dan para ulama sebut hukum doa ini, dia ada tak waktu-waktu tertentu dia doa. Wajib kena buat waktu zuhur itu. Selain pada waktu zuhur, doa tak boleh buat. Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Maka para ulama sebut doa ini sunat pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dapat? Itu doa. Kemudian bila kita dah faham doa ni bila-bila masa boleh, maka kalau awal tahun nak doa, apa masalahnya? Habis tak ikut kitab. Apa masalahnya kalau doa pada awal tahun ataupun akhir tahun? Apa masalah? Setiap waktu boleh doa.
ataupun hujah yang paling, macam mana yang saya nak sebut, hujah yang paling bukan low class tuan-tuan, tak sesuai, tak low class, hujah yang paling bawah. Kalau kita nak datangkan kepada mereka yang menolak ataupun mereka yang menafikan, bukan menafi sebenarnya, mungkin sebab tak tahu, kita sangat baik, maka kita, tugas kita di sini apa? Untuk menerangkan. Maka para ulama sebut, kadang-kadang mereka ini tak semestinya kita ini tak jumpa, benda tu tak ada. Saya tak jumpa dalam hati Ustaz. Jangan kira kita punya jumpa. Kita punya jumpa tu belum tentu boleh menentukan benda tu betul-betul ada ataupun tak ada. Dapat tuan-tuan? Ini tak jumpa. Saya tak jumpa dalam hadis Ustaz bahawa Nabi pernah, jangan cakap kau memang tak layak tak sebut apa-apa. Kita akhir zaman ni, termasuk saya pun tak boleh cakap macam tu. Saya tak jumpa Ustaz dalam hadis-hadis. Tak boleh tuan-tuan, dapat Okey, itu nanti tak akan masuk bab dia. Tapi pertama, umum dah tahu doa ini hukum dia apa? Sunat. Dan sunat ini dibahaskan oleh para ulama. Sunat ini pada bila waktu sunatnya. Maka para ulama sebut di mana-mana waktu sunat. Dapat? Maka saya kembali balik pembahasan tadi. Maka kalau diawalkan pada awal tahun dan didoakan pada akhir tahun, apa masalahnya? Dan hujah yang paling rendah sekali, kita tak nak layan lah. Kita nak cakap tak nak layan, kita hanya minta satu perkara saja. Kalau mereka mengatakan tidak boleh, haram hukumnya, selalu sebut bid'ah tuan-tuan. Tuan-tuan tu bid'ah tak tahu ni, rasa payah sikit lah nak cerita. Sebab orang dah banyak sekarang cerita bid'ah ni. Menjadi satu trend sekarang. Dalam apa ilmiah sekarang, intelektual sekarang macam ni. Tukar sikit bid'ah ni, dah sedikit innovation, inovasi. Innovation dengan renovation, benda yang berbeza. Diingat kita tak mengaji kot bab tu. Bid'ah dengan bada'ah tu, ingat kita tak mengaji kot bab tu. Ingat ulama dulu tak tahu buat ni kot. Sebab tu dia cakap tu tak ada. Ada yang pandangan mengatakan haram. Saya tak nak baca petikan-petikan yang mana datang tuan-tuan, daripada sumber-sumber mana ni. Pertama sekali kita kena, bila berkaitan dengan phone ni payah. Bila cerita bab phone ni, kita tahu dah dalil-dalil hujah tadi. Pertama kita kena tahu benda perkara tadi memang ada tu. Dan rujukan tadi kita kena tahu daripada mana orang ni ambil. Kalau sekadar copy paste ni semua orang boleh buat tuan-tuan. Ni hujah dengan kitab, hujah dengan pengajian, hujah dengan luar, hujah dengan pandangan ulama. Daripada mana ambil, macam mana mengaji tu betul hujah. Kalau masuk mahkamah, bawa dalil himpun je tak boleh tuan-tuan. Dapat tuan-tuan, saya tak nak cerita bab tu. Tapi para ulama sebut, bila disebut berkaitan dengan doa dan diajar oleh ulama kita, kalau kita nak mudah kata dengan mereka, ini mudah saja tu sebenarnya nak jawab. Datangkan dalil daripada Nabi yang Nabi melarang doa awal tahun dan akhir tahun. Dalil. Kita tanya balik, mana Nabi cakap exactly sama? Maknanya lafzi dia betul-betul, lafaz tu memang betul. Nabi sebut, janganlah kamu doa pada awal tahun dan akhir tahun. Mana dalil? Jawapan dia tak payah tanya tuan-tuan, memang tak ada. Memang tak ada. Maka apabila perkara tadi tidak didatangkan oleh baginda Nabi SAW dan juga tidak dilarang oleh baginda Nabi SAW, selagi mana ia tidak menukar ibadah wajib, maka hukumnya harus. Faham tak tuan-tuan? Faham tak saya punya takrif? Pertama sekali, kita dah bahagikan doa, maka hukum doa umum. Sebab tuan-tuan, ada orang cakap, Ustaz, kalau terlampau ambil umum nanti orang tambah solat. Solat semua orang kat Malaysia ni tak boleh buat 5 lagi, insya-Allah. Saya boleh jamin benda tu lah, insya-Allah. Tak ada orang buat 5, tiba-tiba ada mazhab. Assalamualaikum. Gitu. Terima kasih. Para ulama sebut tidak ada lagi. Kalau kita nak bahagia Nusantara ni, orang sembahyang 5 rakaat zuhur, tak ada. Kalau itu barulah dikatakan perkara yang menambahkan keburukan, menambah benda wajib, itu tak boleh. Tapi perkara yang harus adanya perbezaan pandangan ulama. Bila dah tahu doa ni umum, maka bila-bila saja boleh doa.
Saya bawa logik akal, saya tak nak bawa dulu bahas Quran, pandangan ulama, logik akal dulu. Kalau mereka yang mengatakan doa awal dan akhir tahun ini tidak boleh diamalkan sebab tidak ada panutan, tidak ada cara, tata cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena adil dengan semua tempat. Kalau anak kamu masuk asrama, jangan buat doa untuk dia. Jangan buat doa. Kenapa tak boleh buat doa? Nabi buat. Saya boleh cakap macam tu tak? Nabi buat. Di zaman Nabi nyatakan dalil bahawa Nabi menghantar anak ke asrama dan Nabi mendoakan anak tadi di asrama. Mana? Tak ada. Dapat tuan-tuan? Apa lagi nak tentang ni? Macam-macam benda lah tuan-tuan. Semua benda boleh masuk belaka. Kenaikkan pangkat orang nak doa untuk kita. Dan saya pelik satu perkara tuan-tuan. Apabila datang saja amalan Islam, amalan yang berkaitan dengan agama Islam, Ma'al Hijrah ke, Nisfu Sya'ban ke, apa lagi, Isra' wal Mi'raj ke, apa-apalah, mesti ada perkara ataupun ada yang tidak bersetuju dengan amalan itu. Kita pelik. Kita pelik. Sebab pertama, kalau nak banding, orang nak bandingkan hukum ataupun nak betul-betul mengadili amalan Ma'al Hijrah ini, sepatutnya kena banding dengan sambutan awal tahun juga. Kena bandinglah benda tadi. Kalau nak banding doa awal tahun ni, yang dia kata bukan daripada baginda Nabi SAW, Nabi tak doa awal tahun, akhir tahun ni. Kalau kita banding, kita nak buat amalan ni dengan apa yang dibuat selama ni kat tanah Melayu, kat Malaysia ni, sambutan awal tahun, 3, 2, boom. Tak ada seorang pun kata bid'ah, benda ini tidak diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Semua akan masuk neraka Allah. Sebab bila sebut bid'ah tuan-tuan, benda ini sensitif. Al-Imamuna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahya menceritakan satu bab pada menyatakan bab perkataan bid'ah sahaja. Sebab hadis Nabi yang mutawatir, Nabi sebut di dalam hadis yang bukan sahih, mutawatir, atas daripada sahih lagi. Nabi sebut wa kullu bid'atin dhalalah, dia ada awal lah, ini juzuk min hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ni selalu orang sebutlah benda ni. Semua bid'ah itu sesat. Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua sesat itu dalam neraka. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ulama-ulama terdahulu, mereka hanya meletakkan istilah bid'ah itu hanya dalam akidah. Nampak tuan-tuan? Dalam akidah dia ada bid'ah ni. Maksud bid'ah apa? Akidah yang tidak bertepatan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan bid'ah. Benda yang diada-adakan. Adapun amalan-amalan kita selama ini tidak dinamakan bid'ah. Benda tadi. Nampak tuan-tuan? Tu asas pertama nak faham tu. Maka sebab apa Imam Ghazali sebut, bila semua perkara bid'ah ini memang orang dah anggap dia tercela. Tercela ni memang tertolak. Maka tertolak dianggap sesat macam hadis Nabi. Maka semua sesat itu di dalam neraka. Maka pertuduhan kita terhadap orang lain mengatakan amalan tadi bid'ah, benda tadi diada-adakan, amalan itu tercela, maka kita telah menuduh pada dia apa tuan-tuan? Lah, sesat. Maka tiada tempat sesat itu melainkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuduhan bid'ah itu sendirinya sebenarnya berat pada sudut Islam itu sendiri. Kan, tapi perkara ini menjadi mainan pula antara kita pula. Nampak tuan-tuan? Maka istilah itu pun ada pembahasan para ulama. Ni saya pergi umum nak bagi pecah dulu. Oh, cerita awal, cerita daripada awal, asal dia dari mana, macam mana amalan ni boleh buat dan sebagainya. Banyak benda nak bahas tuan-tuan. Saya pun tak tahu macam mana nak mula ni. Nak mula dia daripada mana nak cerita betul-betul ni. Pertama yang kita nak bahaskan, kita dah sebut bahawa doa ini umum, maka tidak dibahaskan oleh baginda Nabi SAW. Umum, tidak ada waktu yang terlarang bagi doa. Dapat? Maka doa ini boleh dikubur. Doa ini, dan kita tahulah adab kita nak berdoa. Tak adalah jahil orang Melayu ni nak doa dalam tandas dengan buang air. Tak adalah jahil sampai tahap macam tu tuan-tuan.
Kita tahulah adab kita ni. Dapat tuan-tuan? Kalau nak cerita sejarah Melayu Islam itu sendiri pun sudah berbudi pekerti sendiri amalan adat dia sehingga kita sebut. Ni tak akan sentuh juga. Sehingga amalan-amalan Islam menjadi adat budaya orang Melayu. Faham tuan-tuan? Jangan memandang adat itu bertentangan dengan Islam. Jangan. Pertama, melihat adat itu bersesuaian tak dengan Islam. Sebab kalau kaedah usul fiqh, benda yang telah dimeterai. Macam bagaimana keadaan nak buat tu fiqh, solat. Bila disebut usul, maka kita akan sebut bagaimana cara ulama mengeluarkan hukum bagi hukum fiqh solat, hukum fiqh ini, usul dia apa. Maka di dalam carta usul fiqh, maksud carta ni antara tempat sumber-sumber yang ulama-ulama ambil untuk menghukum, bukan saja Quran dan Sunnah. Kita kena tahu benda tu. Sebab memahami Al-Quran dan Sunnah ini pun sebenarnya memerlukan kemahiran yang sangat besar. Tuan-tuan, Kutubul Akhtab Syekhul Hadis Syekh Maulana Zakaria Al-Nahlawi rahimahullah ta'ala membahaskan pada mereka yang menafsirkan Al-Quran saja memerlukan 20 cabang ilmu agama. 20 cabang tuan-tuan. Kita mat pun tak kenal, mat pun tertukar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La, itu mat apa tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ramai orang sebut tu adalah mat wajib ustaz. Jawapan dia salah. Itu adalah mat ta'zim. Wajib 6, tak boleh baca 5-6. Itu pun keliru lah. Bukan hukum mat, huruf mat, alif waw ya bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah ustaz. Bukankah dia adalah mat wajib? Ya, tapi dalam bab la ilaha illa, bila ada syahadah, dia tidak nama lagi mat wajib, dia nama mat ta'zim. Wajib 6 harakat. Ya ke ustaz? Ada pandangan lain, bukan pandangan lain, kau yang tak belajar. Dapat tuan-tuan? Sama lah dengan hukum ini. Ulama-ulama sebelum ini, mereka memudahkan kita terus disajikan apa amalan yang perlu dibuat, tanpa kita kena pening kepala macam mana nak keluarkan benda Quran hari. Sebab kita tak ada kemahiran tu tuan-tuan. Betul? Sebut alif pun tak. Alif, lam, alif. Alif dah dia dah. Itu baru satu furuk daripada ilmu Quran. Itu furuk mana? Mana cabang pada luruh. Hukum tajwid ni cabang luruh. Tuan-tuan. Kena bilughatil Arabiah itu dengan makna apa? Quran ni kena baca dengan bilughat, bukan pertama dengan bahasa Arab, dan kena lahjah orang Arab. Tak boleh lahjah lain. Itu beza pandangan ulama tu. Kalau boleh kena lahjah Arab. Tu ada nahwan, bayati semua dalam taranum. Tu semua lahjah Arab. Yang kita nak faham lahjah ni apa, maksud dia apa, di situ ulama keluarkan hukum. Dapat tuan-tuan? Itu pun dah jam macam mana nak pergi 20 tuan-tuan. Dan bilang hadis pun kata tunggu saya hampir 80 cabang ilmu hadis. Bukan sahih, hasan, dhaif, maudhu' je tuan-tuan. Itu mustalah hadis. Mustalah hadis ni apa? Ilmu awal dalam ilmu hadis, pengenalan. Kalau subjek dulu kat dia introduction to ilmu hadis, al-ilmu al-hadis, introduction tuan-tuan. Bukan climax, introduction. Dapat tuan-tuan Kalau tengok cerita Hindustan, dia ada 3. Pertama dia ada introduction awal ni, kemudian intermission. Lepas tu cerita dia boleh pergi 3 jam. Dia ada awal dia, tengah dia, akhir dia, climax. Kita buat introduction tuan-tuan, pun kenal sohek. Tak payahlah cerita lebih-lebih tuan-tuan Berdebung, gedebang, gedebu, gedebat, tak payah. Maka para ulama sebut, bila didatangkan hujah itu daripada para ulama, maka perlulah kita ini mengambil pandangan tersebut. Sebab mereka ini adalah orang yang alim dalam bidang itu. Dapat tuan-tuan? Ustaz, ulama ramai sangat. Ustaz, mana satu nak ikut? Ini persoalan luang juga, betul?
Yang mana satu nak ikut. Masalah kita ini demam terkejut, tahu tuan-tuan? Demam terkejut. Kita seronok tengok, oh sedap ustaz ni syarah, 2 jam kita jadi mufti lah. Balik mufti terus. Itu tak boleh, ni haram, tu bid'ah. Padahal yang bercakap, yang mengamalkan amalan itu yang kita tuduh ia sesat, berpuluh tahun mengaji. Puluh tahun mengaji tuan-tuan. Dapat? Ni lojakkan dulu ni tuan-tuan Boleh pergi lama sikit kan. Saya buat 2 kitab ni. Tak faham saya nak rebuh ni. Tak rebuh nak empuk je, senang. Yang marah tuan-tuan ni garang sikit ni. Dia dapat tenaga balik tadi lawel tadi kan. Maka para ulama sebut, bila menyebut tentang doa awal dan akhir tahun, tuan-tuan faham tak umum tu? Saya ajar benda ni sebab apa tuan-tuan? Bukan ajar, saya kongsikan. Pertama, kita datangkan dulu hujah yang mudah untuk kita fikir. Sebab hujah ini bukan untuk menang atau orang lain. Hujah ni untuk mudah kita amal. Bukan hujah untuk orang lain. Di dalam hadis Nabi dia sebut, hadis Nabi, wallahi tidak ada Al-Fatihah selepas solat. Carilah mana-mana. La ilaha illallah. Sial. Dia boleh bersumpah dengan nama Allah tak ada Al-Fatihah lepas solat. Apa masalah kalau baca Al-Fatihah lepas sembahyang? Apa masalah dia tuan-tuan? Ada kaitan dengan sembahyang ni. Macam orang kata sapu kepala kan lepas sembahyang. Ustaz, apa hukum nyapu kepala lepas sembahyang? Nyapu dahi dan sembahyang. Mana yang betul ustaz? Saya kata kalau lepas sembahyang bukan sapu kepala, sapu muka, nak sapu masjid pun boleh. Dia tak kaitan dengan sah ataupun tak sahnya sembahyang. Nampak tuan-tuan? Nak sapu apa sapu lah tuan-tuan, tak ada orang marah. Tak ada orang marah. Nak sapu apa pun tapi beradab lah, jangan sapu benda-benda pelik pula. Sapu yang beradab. Maka para ulama sebut benda ni ada sandaran yang kita ambil. Awal dah faham umum, hukum dari sunnah. Dapat? Bila kita nak datang ke khusus, ini gua bahas dalam. Kenapa doa itu didoakan pada awal tahun, awal Muharram? Sebab tuan-tuan, bo datang bahaya tu. Pertama dia tahu otak ni dia dah terbuka. Tuan-tuan, duduk mengaji ni otak kena terbuka tuan-tuan. Saya cakap ni terang lah tapi payah nak cakap. Otak pertama minda kita kena terbuka. Orang panggil tersam, kena lapang dada. Dengar lapang. Dengar dulu macam ni. Kalau ada ilmu tu boleh dah buat bandingan. Kalau tak ada tu pandai-pandai lah. Dapat tuan-tuan Okey. Pertama kita dah tahu umum. Maka ustaz dah cakap tadi, hujah-hujah para ulama daripada Quran dan hadis mudah. Doa bila sahaja boleh. Mana-mana nak doa. Dan sehingga para ulama sebut di dalam hadis Nabi, apa saja nak doa pun boleh. Bukan bila, apa pun nak doa boleh. Apa nak doa? Sehingga dalam riwayat hadis sahih Nabi sebut, ada sahabat terputus slipper dia, sandal dia terputus. Nabi ajar doa pasal sandal. Doa supaya Allah kembalikan sandal kamu ni bagi elok. Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi mengajar, mohonlah pada Allah walaupun sebuku ataupun riwayat lain sepotong roti. Maksudnya apa? Umum, apa pun boleh. Dapat? Habis. Okey. Pertama yang kita nak datangkan dalil, adakah baginda Nabi SAW doa pada awal tahun? Ada tak hadis tu Nabi doa? Pokok dia bukan doa tu apa, tapi Nabi doa tak waktu tu. Tak kisah doa apa pun, tapi Nabi doa tak? Tu umum dulu. Dapat tuan? Dapat? Nabi doa tak waktu tu? Okay. Didatangkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala di dalam kitab musnadnya ataupun kitab hadisnya Sunan Abi Dawud, bahawa baginda Nabi SAW, ini kena tahu tuan-tuan, ini kena belajar, bahawa baginda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Qatadah radhiyallahu anhu, Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi SAW apabila melihat hilal tu tuan-tuan, anak bulan, kan ada kalender hilal, tengok anak bulan. Apabila melihat anak bulan awal Muharram, melihat anak bulan awal Muharram,
Nabi mengatakan apa? Kata Qatadah, apabila jika baginda Nabi SAW melihat hilal, beliau berdoa. Ni hadis umum, ada hadis yang lain mengatakan melihat hilal Muharram itu Nabi doa apa? Jadikanlah bulan ini bulan yang baik dan petunjuk bagi kami. Ataupun dalam apa nama dia punya matan dia, hilal khairu wa rasydu. 3 kali Nabi sebut, jadikan bulan yang datang ini bulan yang baik dan bulan yang memberi petunjuk. Ini doa tak? Jadikan ni doa tak? Bahkan para ulama sebut Nabi tidak mendahulukan dengan Allahumma lain. Nabi terus sebut jadikan bulan ini bulan yang baik dan memberikan petunjuk. Maka para ulama sebut bila Nabi tak dahulu dengan Allahumma, maksudnya apa kat sini? Memang Nabi bersungguh bahawa pada awal bulan itu Nabi doa kebaikan terhadap bulan tersebut. Dapat? Bukan bulan tu tuan-tuan, bulan yang kita nak ada ni. Dapat? Pertama, ada doa tak? Cuma yang dibahaskan oleh para ulama, adakah doa yang kita amalkan itu exactly sama dengan doa Nabi? Itu yang dibahas oleh para ulama. Jawapannya tidak ada doa itu. Doa yang didatangkan kepada kita adalah doa para ulama. Dapat? Jelas? Dan para ulama sebut tuntutan sunnah itu banyak. Dalam himpunan amalan para ulama dihimpunkan sunnah. Dapat tuan-tuan? Doa sunnah tak? Melihat bulan berdoa sunnah tak? Kemudian kalau kita lihat dalam doa awal tahun, tuan-tuan, saya baca contoh doa awal tahun. Yang biasa kita amalkan, Bismillahirrahmanirrahim, ni awal tahun. Akhir tahun dulu lah, buat awal tahun kan, akhir tahun dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Sunat tak baca bismillah? Kalau bid'ah enggak, tak tahulah tuan-tuan nak cakap. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini apa dia tuan-tuan? Awal surah Al-Fatihah. Betul? Ada hadis riwayat Imam Muslim, saya pernah sebut. Baginda Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Muslim, yang saya cerita malaikat dengar suara daripada langit tu kan, kemudian diturunkan, disebutkan pada baginda Nabi SAW oleh malaikat tu. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, 2 malaikat yang diturunkan ini tidak pernah diturunkan kepada mana-mana para nabi kecuali kamu, wahai Muhammad. Atas dasar apa diturunkan? Diturunkan waktu itu sebab apa? Sebab untuk diberi berita gembira atas 2 cahaya. Binurunain, di atas nurunain ada 2nya cahaya. Apa dia? Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua akhir suratul Baqarah. Amana rasulu bima unzila, itu sampai habis ila akhir ayat. Maka Nabi sebut barang siapa yang di dalam doanya, lebih kurang mafhum dia, barang siapa yang di dalam doanya adanya perkataan-perkataan macam mana dalam Al-Fatihah, akan menjadi sebab doanya dimakbulkan. Dapat tuan-tuan? Ini memang ambil exactly ayat, satu ayat. Bid'ah? Tak bid'ah tuan-tuan Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat kepada baginda Nabi SAW. Saya baca dulu selawat dia. Salatan tamla'u khazainallahi nura. Itu selawat dia. Tak pernah dengar ustaz selawat ni. Selawat ini pun umum. Nabi sebut, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Yusallu, selawat atas Nabi. Bisalawat, ada tak ayat tu? Bisalawati Ibrahimiyah, ada. Hendaklah wahai orang-orang beri, innallaha malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi bisalawati Ibrahim, ada. Wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dengan Nabi dengan selawatnya Ibrahim. Ada tak selawat khusus Allah sebut kat situ? Jawapan dia tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, umum. Wasallimu
taslima. Dapat? Umum. Apa pun selawat yang puji Nabi, selawat. Pelik kita kan, dia jadi sensitif. Kenapa selawat dengan Nabi lebih macam ni? Peninglah dia. Kalau orang puji dia tak apa pula. Tak apa, okey. Dia intan, dia payung, dia emas, semua dia suka. Tapi bila memuji baginda Nabi, kita nampak kenapa tak suka jadi pelik gitu. Dapat tuan-tuan? Sedangkan inilah sunnah para sahabat. Sahabat sebagai contoh, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah tuan-tuan, bukan lari. Jangan marah saya ni, saya sebut ni. Hijrah bukan lari tuan-tuan. Hijrah itu pun satu bab juga tu nak bahas tu. Adakah perkara tadi hukum ataupun wahyu itu ataupun petunjuk daripada Allah tu hanya datang waktu itu saja, ataupun sebelum tu Nabi dah tahu dah yang Nabi akan berhijrah ke Madinah waktu tu? Mana betul? Jawapan dia sebelum pada Nabi. Nabi-Nabi yang lain pun akan tahu. Dah tahu dah Nabi ni akan hijrah ke Madinah. Alhamdulillah. Betul kan? Itu tak apalah, tu cerita lain lah, nanti kita bahas. Kemudian selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tahu benda ni ma'ruf, dan di kalangan sahabat pun kalau kita tahu bila hijrah Nabi, tala'al badru, tu puji Nabi lah. Dia sebut, ustaz ada buat ni. Penat lah tuan-tuan. Tak mengaji pakai macam tu je tak boleh lah, kena ngaji lah. Tuan buka lah kitab Rafiqul Makhtum, kitab Sirah Nabawiyah. Apa lafaz sahabat pada Nabi? Tola'ah ni apa? Telah hadir waktu itu, telah memancarkan, telah sampai. Tolak, diangkat. Bukan talak, tola'ah tu talak lah. Tola'al badru alayna. Apa ni badru? Telah datang bulan purnama pada kami. Bukan puji Nabi. Bulan purnama ni puji ke hinaan tuan-tuan? Saya tak tahu lah orang faham ini hinaan ni, hinaan pada Nabi ni. Sebut Nabi macam bulan, pelik lah tu. Kena check lah tuan-tuan, pergi check. Ada ubat tak makan, ada risau tuan-tuan. Biasa tu puji lah. Dapat tuan-tuan Siapa buat? Sahabat yang buat. Didiam tak oleh Nabi. Nabi seronok tak waktu itu? Sunnah tuan-tuan. Maka hukum selawat ini sunnah. Dapat? Kemudian doa dia. Nak bahas doa lagi. Wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farha wa surura wa ala alihi wa sallam. Okey. Ni dalam matan saya baca dia punya terjemah dia. Tadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita cuba cari mana yang ada mentera. Kok ada mentera dalam ni yang saya tak jumpa. Tuan-tuan boleh jumpa mentera dalam ni yang syirik. Tuan-tuan tu lawan saya macam tu Kalau saya baca ustaz yang ni syirik ni. Dapat tuan-tuan. Sebab setakat saya tengok berkali-kali maksud doa ni, lafaz dia, ta'rif terhadap setiap perkataan tu tak ada lagi nampak syirik ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak tu boleh sebut kat saya lah Dapat tuan-tuan. Pertama sekali puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta ataupun sekalian alam. Ya Allah, limpahkanlah selawat, iaitu selawat yang dapat memenuhi berbagai simpananmu dengan cahaya, selawat yang menjadi solusi ataupun penyelesaian masalah, selawat yang menjadi kebahagiaan dan kesukecitaan bagi kami dan orang-orang beriman, dan juga limpahkanlah keselamatan yang banyak kepada Sayyidina Muhammad, Sayyidina penghulu kami Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Paragraf pertama, ada tak benda yang menentangkan syirik? Tuan-tuan, ni rujakan. Tak ada tuan-tuan. Setakat ni ada syirik tak ada Tuan-tuan yang cakap saya tak tanya saya tanya ni. Ada tak ada Ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Kemudian mata dia, ya Allah, Allahumma, Engkau zat yang maha abadi. Kau zat yang maha abadi. Kalau melihat kepada matan Allahumma anta abadiyul qadimul awal. Tu doa dia. Ni mengaji sifat 20 sedap. Wahai Tuhan, anta mufrad, Engkau je satu. Apa dia engkau ni satu? Abadiyu,
Abadi, maksud abadi ni tetap, abadi, kekal, ataupun dengan baqa, kekal. Kekal, masuk kekal ini apa? Bukan kekalnya kita, ada juga baqa, sifat makhluk yang baqa tapi baqanya makhluk. Seperti syurga tu nak bahas dalam kitab tauhid lah, sifat 20. Namun para ulama sebut yang betul-betul baqa termasuk dalam sifat salbiyah Allah Ta'ala. Baqa ni masuk baqa, tidak ada pengakhiran. Siapa? Allah. Betul tak Allah tak ada pengakhiran? Kesalah? Betul. Kemudian dalam matan sebut apa? Allahumma anta abadiyul qadimu awal. Qadim, qidamnya Allah qadim, tidak ada permulaan. Kemudian ditahqiq qadimul awal. Qadimul awal, ulama sebut qadimul awal, maksudnya apa? Engkaulah zat yang tidak ada pemula baginya, dan pemula itu sendiri adalah engkau. Dapat? Itu punya tafsir dalam lah tuan-tuan. Maksud sebelum mula tu ada, Allah dah ada dulu. Sebelum mula tu, nak sebut mula tu, Allah dah ada dulu dah. Tu qadimul awal. Dapat? Ada salah ke dalam ni? Ada kesyirikan yang besar di sini? Ada? Tak ada Saya tanya ni tuan-tuan jangan tak jawab. Kemudian apa? Disebut lagi di dalam doa ni, yang menjadi andalan manusia. Wa ala fadlikal azim, dan atas kelebihanmu yang maha agung. Ini semua puji Allah. Kemudian apa lagi? Wa karimil judikal amimil muawwal. Dan hanyalah kelebihan ataupun anugerahmu yang diberikan kepada kami ini yang maha agung, dan kemurahanmu yang maha mulia. Ini puji Allah dulu. Kemudian didoakan apa? Ni dia punya apa? Doa akhir dia apa? Pokok dalam doa ni apa? Wa hadza 'amun jadidun qad aqbal as'aluka ismata fihi minasy syaitan wa awliya'i. Apa maksud dia? Lepas dah puji Allah, selawat dengan Nabi, apa dia? Ya Allah, ini tahun baru yang telah tiba. Amun awal. Ini tahun baru yang telah tiba. Di dalamnya aku memohon penjagaan kepadamu dari syaitan dan kekasih-kekasihnya. Kekasih bukan Allah, kekasih syaitan. Orang yang merapati syaitan. Dapat? Memohon pertolongan atas nafsu amarah, nafsu diri sendiri, memohon pertolongan Allah untuk mengawal nafsu yang memerintahkan keburukan, dan memohon disibukkan diri ini dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu ya Allah dengan sedekat-dekatnya. Wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha mulia, ya azimu ya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan selawat dan selawat untuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Ini doa ni. Di dalam doa ini dimohon bahawa pada awal tahun ni semoga Allah jaga diri pada syaitan. Benda ni salah ke dalam agama? Apa yang salah tu kan? Tak ada salah. Dapat? Jelas tu kan? Khair. Maka pada matan doa itu sendiri tak salah. Ustaz, kalau saya tak nak ikut doa ni, saya nak doa sini, doa lah, tak jadi masalah. Tak doa pernah halang tuan-tuan. Kalau ada orang nak, jangan, benda yang kau buat ni, kalau kau doa sini tak ikut macam mana dalam Yasin Jakin ni, amalan kau tidak diterima. Kalau ada orang cakap macam tu, buat saya jumpa dia tuan-tuan. Saya lapang masa, saya jumpa dengan dia. Tak ada lagi tuan-tuan. Tak ada lagi Setakat nanti orang cakap wajib kena baca macam mana doa ni. Tak ada tuan-tuan. Doa nak apa sahaja. Cuma kita ini tahu mana tempat kita. Dapat tuan-tuan? Kita tahu mana tempat kita. Mana tempat ni, apa maksud Ustaz sebenarnya yang tadi saya sebut. Aku mat pun tak kenal lagi. Yang tahu mat, Abang Mat je kan? Tak Abang Mat je. Mat lain tak kenal ni. Para ulama sebut mat saja ada 17 hukum tuan-tuan. 17 hukum mat saja. Tu pun tak kenal-kenal, payah tertukar-tukar. Macam manalah agaknya aku nak menyusul doa dengan Allah. Salah ke kalau kita ikut para ulama?
yang kita tahu di dalam matan bacaan, lafaz bacaan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, bahkan apa yang diminta tadi betul lah dengan apa yang patut kita minta. Salah tak? Salah ke tuan? Tak salah. Maka hukum ini para ulama sebut secara conclusionnya, disimpulkan adalah harus. Dan bila kita doa dengan doa yang diajarkan, sebenarnya doa walaupun daripada ulama tapi mengikut tata tertib Rasulullah. Diawali dengan puji Allah. Dapat tuan? Diawali dengan puji Allah, ni sunnah Nabi Memuji Allah, para ulama sebut tu sunnah baginda Nabi. Nabi kalau doa, Nabi akan himpunkan Ismul Azam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Kemudian adabnya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka selawatlah kepada baginda Nabi. Sebab ada beberapa riwayat hadis mengatakan bahawa di antara dua selawat itu dimakbulkan doa. Maka di dalam doa lah maksudnya kena ada selawat tu. Kemudian barulah didatangkan apa hajat kita. Dapat tuan-tuan? Ini pun tajuk saya tak masuk awal Muharram tu lagi. Kenapa Muharram itu diajarkan oleh ulama untuk berdoa waktu tu? Ada sebab. Apa? Jelas? Setakat ni umum tak benda tu? Mudah tak nak faham? Ustaz, saya nak tahu yang Ustaz cakap tu kenapa awal Muharram? Tu nanti lah tentang 69. Banyak nak bahas. Bila dah faham umum ni pun boleh bahas yang lain. Nak asal kering, asal kering, kemenyan dengan dia. Syirik bid'ah. Jangan, sama. Demam. Jangan demam, pelan-pelan. Jangan mahu orang, sama. Kan orang bodoh semua, orang kan tahu kan. Ini semua ni syirik pakcik ni. Dia datang bodohnya kita tak pasal-pasal. Ini syirik kau. Itu pun ada dasar hukum. Dapat tuan-tuan? Kenapa dibuat oleh para ulama? Ada sebab. Kadang-kadang saya pelik dengan keadaan semasa sekarang ini, yang kadang-kadang memandang, kalau memandang Melayu ni semua negatif. Semua negatif. Pakai baju Melayu negatif, pakai suku hitam negatif, pakai tanjak negatif, pakai apa nama kering negatif. Semua negatif. Apa yang orang Melayu buat semua bertentangan dengan Islam. Satu je nampak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nampak, saya beritahu. Sebenarnya benda ini dah lama dah. Fahaman-fahaman yang mengulang saya baca dalam akta tuan-tuan. Saya baca dalam akta. Ni yang tak akhir tu hilang lah sesuai. Sebelum saya baca ni ada soalan dulu tak? Itu yang penting. Ada soalan tak? Secara umum. Soalan daripada Facebook ke? Kadang Facebook pun ada soalan. Saya bukan orang ahli untuk membahaskan bab ini. Akan tapi pernah dipelajari lah bab ni. Memang kena belajar. Dan kita menjadi, kalau benda tadi tak tuntas, kita ada rujukan. Jangan risau, kita ada rujukan kita. Dapat tuan-tuan, ada tempat rujuk. Agama ni bukan sebut-sebut kata orang je tak. Ada soalan ni? Sementara saya cari. Simak, ada soalan. Yang tak tanya tuan-tuan nanti tak faham. Kena tanya. Tak ada. Jelas semua Ya. Kira amalan-amalan selagi kita tak jatuhkan hukum wajib kena buat masa ni begini, dia tak jadi bid'ah. Ya. Selagi tidak ada mengubah hukum itu, kita tak ubah hukum tu. Faham tak? Bila kita dah tahu hukum dia sunat,
harus. Kita tahu hukum asal dia apa. Al-aslu bil asya'i ibahah. Kalau dalam kaedah usul, setiap benda ibadat ini, benda yang dilakukan semuanya harus, mubah. Maka bila ada dalil yang didatang dalam Quran dan hadis dalil qat'i, maka disebutkan ia sebagai sunat. Kalau ia tidak berkaitan dengan hukum akidah dan juga syariat Islam yang 5 tadi. Rukun Islam, rukun iman tak kait dengan benda itu tak apa. Maka dilandaskan oleh para ulama, didatangkan sunat. Maka dihukum pula ketika mendoa itu, apa kandungan doa, itu hukum dia. Apa yang didoakan itu hukum dia. Dapat tuan-tuan? Maka selagi hukum 5 je tuan-tuan, jangan tambah. 5 je, saya pesan 5. Siapa yang pesan bukan saya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Syafi'i. 5 je hukum, tak ada benda lain. 5 je tuan-tuan, kena ingat. Daripada darjah 1 Ustazah beritahu. Pertama kedua sunnah, ketiga bukan sunnah, sunat. Sunnah benda lain, sunat. Ketiga harus ataupun mubah. Orang lama panggil mubah, harus. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu istilah. Benda yang tidak dilakukan oleh Nabi disebut bid'ah. Dapat? Sebenarnya bid'ah pun tak sesuai. Kalau dalam kaedah usul fiqh, orang tak panggil bid'ah, orang panggil tark. Benda yang tidak dilakukan oleh Nabi, akan tetapi perkara tadi membawa kebaikan bagi kita. Dapat? Jelas? Dapat semua? Sunnah, bid'ah itu sunnah pula lain, dia ta'rif juga, istilah. Dan dia salah satu sumber hukum. So kita menghukum satu benda, 5 benda je, tak lain-lain. Apa hukum doa awal da'i tu? Hukum dia apa? Bid'ah hukum tuan-tuan. Orang sebut tu, tak nampak tak boleh, tak belajar lah nampak. Jangan sebut. Sebut macam tu, berarti tak sedar. Tak sedar ni, tutup mulut dia. Datang tutup mulut. JK masjid tutup. Jangan sebutnya, nanti tahu orang tahu kau tak belajar. Tahu je sebut bid'ah, tahu tak belajar, mesti tak belajar. Sebab tu tak belajar, nak cerita balik. Kita kena cerita balik, oh bid'ah ni macam mana sebenarnya, tak ada ni. Padahal hukum dah, orang dah cerita hukum. Hukum ni, conclusion dia apa? Kesimpulan, natijah tu apa? Harus. Ni nak cerita bid'ah tu istilah awal tu. Dia punya pergi kona tu, berapa jauh tu. Nak cerita awal balik, oh penat tuan-tuan. Tuan-tuan bagi saya tazkirah Jumaat je, saya buat kitab ni lagi. Kalau bagi masa kat saya rasa Dr. Bailullah. Saya Dr. Bailullah pun tak khutbah tu, saya sambung nak khutbah saya. Tak bagi saya lah, saya habiskan. Dapat tuan-tuan okay. Fahaman yang menolak pada pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya telah diwartakan oleh kerajaan kita. Kalau kita melihat pada jawatan kuasa fatwa kebangsaan, yakni JAKIM, mengenai ajaran Wahabiyah, istilahnya lah, istilah banyak tuan-tuan, istilah-istilah yang menolak ataupun bermudah-mudah, dinamakan juga mazhab zahir. Ni kalau tuan-tuan bagi saya 2 hari, saya boleh cerita habis. 2 hari saya boleh cerita habis bab ni. Tapi pakai kitab lah, saya kalau cerita sendiri tak pandai saya pakai kitab. Dapat tuan-tuan? Kita cerita habis apa di Wahabi. Wahabiyah pendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dinamakan juga dengan kelompok dalam sejarah kita nama kaum muda. Dalam sejarah kita, pertembungan di antara kaum muda dan kaum tua dulu. Cikgu mungkin ingat kaum muda, kaum tua. Tentu habis cerita. Kaum tua menolak pandangan kaum muda, datanglah gerakan Islam. Tu Syekh Allah Muhammad, gerakan daripada Mesir, gerakan kelompok muda bagaimana ni, tak cerita apa konflik orang golongan tua dengan golongan kaum tua dengan kaum muda zaman tu, kita tak tahu. Itu pun ada sejarah yang menarik kat situ. Nilai tu, kenapa boleh terjadi ada kaum muda dan kaum tua dalam sistem Islam, sistem ilmuwan Islam di Malaysia ni, kenapa ada 2 kaum?
Maksudnya Islam telah hebat di tanah Melayu waktu tu. Dapat? Datang Syekh Muhammad Abdul semua apa, gerakan Syekh Muhammad Abdul Islah itu mendatangkan gerakan kepada kita semua ni Zabah semua. Kita cerita bab tu, tapi itu tak cerita apa maksud. Ini tidak didedahkan secara teliti. Dan ada juga diletakkan nama bagi kelompok ini dengan kelompok apa lagi? Kelompok Salafi. Mengatakan bahawa memegang mazhab salaf. Marah orang ni dalam ni. Saya cerita. Maka disebut di dalam jawatan kuasa fatwa, ini adalah kerja yang telah dibentangkan di dalam seminar akidah ahli sunnah wal jamaah, anjuran Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, dan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah menerbitkan dengan keizinan daripada bahagian pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Selangor. Maksud dia banyaklah nak buat hujah. Antara dia pernah diwartakan fahaman ini adalah fahaman yang bertentangan, tidak boleh diamalkan di tanah Melayu. Hebatnya ahli sunnah, kita tak tuduh dia sesat, kita tak cakap sesat, tidak boleh diamal, tak sesuai. Antara dia fatwa pernah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia menolak dan menyekat ajaran Wahabiyah ataupun kelompok Zahiri. Itu dinamakan kelompok Zahiri, mengambil makna-makna awal ataupun makna-makna zahir ayat Quran dan hadis. Berdasarkan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-12 pada tahun 1985. Pertama, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-14 pada tahun 1985 juga. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-16 pada tahun 1986. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-40 pada tahun 1996. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-42 pada tahun 1997. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-44 pada tahun 1998. Syurat Panel Kajian Aqidah JAKIM kali ke-14 pada tahun 2000. Syurat Panel Kajian JAKIM lagi Aqidah kali ke-20 pada 2002. Dan juga Mesyuarat Panel Kajian Aqidah JAKIM kali ke-23 pada tahun 2003. Dapat tuan-tuan? Lama tak? Banyak lagi tuan-tuan kalau nak baca. Dan benda ini, saya cerita ni, saya tak cerita Jabatan Negeri tuan-tuan, saya cerita federal. Tuan-tuan, persekutuan yang menyelaraskan fatwa kita secara selaras adalah JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Senesia, Agama Islam dan Pendidikan Islam Senesia, JAKIM. Barulah adanya Jabatan Agama Islam Wilayah Selangor dan sebagainya. Maka Muzakarah Fatwa JAKIM, persekutuan, berapa kali tadi tuan-tuan, saya tak kira, mengatakan bahawa fahaman ini agak bertentangan. Sebab apa? Dia mengucap-kacirkan fahaman kita. Nampak tuan-tuan? Kalau marah rot lah benda ni, tolak fatwa ni, pergi cari dan lagi. Dan saya tak pernah takut sebab saya bercakap atas apa yang disarankan di dalam tauliah. Kena menyebarkan hanya fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak boleh selain pada itu. Inilah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat tuan? Jelas? Dapat? Secara umum tahu dah, cukup dah tu. Nak bagi Al-Quran pun takut tak hafal pula kan. Nak hafal pula apa Ustaz sebut surah. Kejap. Ada yang Ustaz sebut surah aku tak ingat dia cakap. Tapi adalah dalam Quran tu sebut. Yang penting ada. Jadilah tu tuan-tuan. Jadi amal kat kita cukuplah. Kalau tak mampu nak sampai, cukup amal untuk kita. Secara umum dalil itu mudah tak untuk kita faham tuan-tuan? Yang saya ceritakan mudah tak? Saya tak membawa dalil-dalil yang berat. Maksud hujah daripada naqli Quran, hadis semua. Satu hadis tadi lah, secara umum doa itu dah faham cukup dah. Apa banyak, kalau ada lagi fahaman yang tanya tu, ada yang Nabi sebut lah. Dia marah kita sebut ulama', tapi yang dia tolak kita pun dia sebut kalam ulama' juga. Berkata ulama' ni mengatakan bahawa amalan ahli masjid ketika ini tidak bertepatan dengan amal itu, kata ulama' kau. Aku ada kata ulama' aku nak Nabi cakap. Mana Nabi cakap tak ada? Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Yang saya memang tak ada. Memang tak ada tuan-tuan. Maka kita memerlukan mereka yang alim, mereka yang mengetahui dalam bidang agama ini untuk membantu kita.
Dapat? InsyaAllah. Terjawab bunyi tuan-tuan. Saya rasa macam tak puas nak sambung lagi ya sini. Tak apalah, cukup lah tu. Ada soalan? Ustaz, Ya. kaifiat yang doa awal tahun akhir tahun. Ya. Dia kata kalau baca doa awal tahun mengelakkan syaitan dikacau oleh syaitan tahun lah. Fadilat itu. Okey, berkenaan dengan fadilat. Setakat ini apa yang saya pelajari tidak ada fadilat tentang doa-doa awal dan akhir tahun setakat ini. Saya tak cakap tak ada kan? Nampaklah, berhati-hati tu. Saya tak cakap tak ada. Macam istilah yang kita gunakan oleh ulama Ahlussunnah, tak sini kita tak jumpa benda tu, tak ada. Setakat ini saya tak jumpa lagi. Akan tetapi kalau kita melihat kepada kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala, hebatnya Allah untuk menjaga kita, mustahil. Bukan cakap takat tahun tu, sampai mati pun Allah menjaga kita. Sebenarnya para ulama sebut untuk mendatangkan kekuatan. Kita baca doa tadi ya. Lindungilah aku pada Tuhan pada gangguan syaitan ni semua, nafsu amarah yang ada pada ni. Dengan berkat doa ini boleh terjaga tak? Sebab niat kita pada tahun ni, maksud tahun ni Allah akan jaga kita. Mustahil tak benda tu kalau nak terjadi pada kita? Confirm tak confirm tu milik Allah lah, kita tak tahu. Tapi kalau meletakkan kelebihan itu, kata pada Nabi itu salah. Salah daripada Nabi sebut orang bacanya, itu tak ada dalam riwayat. Tapi kalau kita meyakini bahawa doa itu dimakbulkan oleh Allah, itu nak masuk bab doa boleh tu tuan-tuan. Adakah doa ini dimakbul oleh Allah ataupun tidak tuan-tuan? Tak tahu lah Ustaz, sepanjang doa tak makbul. Tak pernah sampai. Bukan tak pernah sampai, kita tak pernah tahu. Saya pernah sebut dulu kan, Kutubul Akhtar Syekh Zakaria akan Halawi, Syekhul Hadis tuan-tuan. Tak tahulah kalau orang tu kata dia alim lagi pada Syekh Zakaria, saya angkat tangan lah. Ni tuan ni hujahkan dia ni. Ni power sangat ni. Ulama-ulama pun dia tolak, tak apalah. Syekh Zakaria akan Halawi rahimahullah ta'ala. Kalau kita melihat dalam Fadailul Ramadan, kelebihan Ramadan, kita melihat, saya pernah bahasan dulu dalam live, kalau tuan-tuan pernah perasan, ada riwayat yang Nabi SAW beritahu pada kita bahawa apabila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala besok di mahsyar, Allah Ta'ala akan tanya satu persatu kepada kita terhadap apa yang kita doa. Maksudnya apa yang kita doa, Allah akan tanya, adakah aku telah makbulkan doa ini ataupun tidak pada kamu? Kalau kita cakap tidak, Allah akan datangkan alasan melalui 3 jalan yang saya cerita. Sama ada Allah makbulkan apa kita minta, ataupun Allah jauhkan daripada kita daripada balak pada hari itu, ataupun Allah jauhkan balak dengan sebab kita doa itu. Dan yang terakhir, Allah beri pahala di akhirat nanti. Maka semua doa Allah akan jawab. Besok Allah akan tanya, kamu pernah doa ni kan? Aku pernah makbulkan ataupun tidak? Nampak tuan-tuan? Itu pada segi doa. Bahkan yang disebut dalam hadis sahih, Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Maka kalau kita menyangka Allah menjaga kita untuk tahun ini daripada gangguan syaitan, maka mustahil tak bagi Allah Ta'ala untuk makbulkan? Tidak. Nampak tuan-tuan? Persoalan sekarang ni kita dengan Allah. Dan yang terakhir, sudah-sudahlah menggaduh, sudah-sudahlah mendatangkan kekeliruan pada kita semua. Cukuplah apa yang telah didatangkan oleh para ulama sebagai panduan bagi kita. Benda tu dah cukup kan tuan-tuan. Bahkan benda ini telah dijawab ratusan tahun dulu dah. Cuma kali ni naik balik, bangkit balik fahaman ini. Kita tahu di akhir zaman ni, biasalah. Kemudian berhentilah. Kita ada musuh yang lebih besar pada ni lagi. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali, wabak yang ada ini. Apa salahnya pada awal tahun ni kita doa berjemaah? Kan dalam hadis baginda Nabi SAW, tidak berhimpun umat aku ini, kata Nabi, melainkan salah seorang daripada mereka dimakbulkan doa. Nabi sebutnya tu. Berhimpun kita ni tak tahu siapa yang makbul doa waktu itu. Alangkah baiknya ketika itu semua mengaminkan doa yang sama. Kan itu menjadi asbab kepada makbulnya doa. Pak tuan-tuan. Dan apa lagi amalan yang lebih baik daripada kita berhimpun di rumah Allah untuk membesar, mengagungkan Allah, merafakkan doa, meninggikan doa kita kepada Allah Ta'ala sebagai tanda kita seorang hamba yang rendah diri pada Allah, hina.
Tanda doa ni tanda apa? Tanda kita inilah kita hamba. Salah ke amalan itu diamalkan pada awal tahun? Ada amalan yang lebih baik pada itu? Bantah. Dan salah ke untuk kita himpunkan hajat kita bersama? Sepatutnya pada tahun ni kena sama-sama doa lah ni pasal apa? Bantah. Jelas. Dan yang terakhir, kali terakhir Ustaz ni, terakhir sekali, Muharram itu saya nak jawab sikit lah. Nanti kata saya tak masuk kan? Saya masuk. Muharram itu sendiri adalah bulan haram. Haram apa tuan-tuan? Haram berperang. Maka para ulama disebut dengan Muharram ni juga kita akan kenal adanya puasa Asyura. Maka para ulama sebut pada bulan Muharram disumpah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang 4 bulan haram tu. Betul? Pertama bulan apa tuan-tuan? Ingat ni? Bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan tuan-tuan cik satu kan? 3 adik-beradik gabung, seorang lagi tak asing. Satu lagi bulan tak asing. Dan 3 bulan yang berturut ini disumpah oleh Allah Ta'ala. Takkanlah sumpah itu tak ada makna. Allah sumpah dengan bulan Muharram ini tambah pula. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir, menafsirkan wal fajr sama juga, wal layalin 'ashr, demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi waktu ataupun demi tarikh yang genap dan yang ganjil. Wasyaf'i adalah genap, wal witri adalah ganjil. Pertama, pandangan ulama yang kuat mengatakan ayat ini tafsir kepada ayat ataupun tentang momen ataupun tentang keadaan apa yang dibahaskan pada bulan haji, bulan Zulhijjah. Syaf'i wal wat itu 9 dan 10. Dapat tuan-tuan? 9 dan 10 boleh? 8 dan 9. Tarwiyah dengan apa? Arafah 9 kan? 9 Zulhijjah. Kemudian ulama datang lagi dalil mengatakan sama juga. Dalam 10 awal Muharram, bukankah Nabi sebut puasa pada awal Muharram? Kemudian pada 10 Muharram tu adanya hari Asyura. Bukankah hari Asyura ni Nabi sebut menjadi hak milik orang Islam untuk berpuasa pada hari itu? Sebab apa? Kita tahu pada hari itu diselamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun. Banyak peristiwa besar, ada 6 peristiwa besar yang dinakalkan dalam riwayat-riwayat hadis. 6 peristiwa besar pada 10 Muharram. Berlabuhnya Nabi Nuh AS daripada banjir. Ni nak cerita ni, tapi tak apalah tuan-tuan, dah habis. Minta maaf tuan-tuan. Kemudian sebelum daripada 10 itu dinamakan wasyaf'i, genap. Wal waktu ganjil dia 9. 9 dinamakan hari Tasu'a. Betul tuan-tuan? Maka wal fajr wal layalin 'ashr, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menafsirkan apa? 10 awal Muharram. Kalau 10 awal Muharram itu pun disumpah dalam Quran, apa lagi bulan dia? Sebulan tu. Dan makna wal fajr itu sendiri para ulama sebut adalah pada awalnya bulan Muharram. Ada nilai di sisi Allah yang kita tak tahu. Dapat tuan-tuan? Maka ni tuan-tuan, cukuplah tu. Dapat semua insya-Allah. Harap benda ni menjadi keterangan untuk itu. Dan saya tidak ajarkan ini untuk berhujah dengan orang lain, tidak. Itu saya tak datang dengan dalil, cukuplah. Untuk kita berfikir dengan benar. Akal kita ni benar masuk yang dalam. Jangan fikir benar. Fikir benar tu tak boleh fikir sebab benar sangat kan. Benak yang dalam, kita nak benak yang dalam, memikir dengan mendalam kenapa adanya amalan ini. Dan cukuplah kita dahulukan suuzan, sangka buruk kita terhadap amalan-amalan orang Melayu itu. Cukuplah. Kita kajilah. Yang buruk pun bangsa kita tuan-tuan. Orang Melayu Islam kita juga. Ini bukan di sini ada cerita lain pula kan. Orang cakap di sini pula. Tak, saya nak cerita cukuplah. Apa yang patut kita buat sekarang ni adalah mengamalkan apa yang patut kita amalkan. Dan sepatutnya menjadi tugas besar bagi kita untuk kita berterima kasih kepada para alim ulama terdahulu
Sebab mereka telah himpunkan amalan, dan di dalamnya kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang disarankan oleh Nabi SAW dan para ulama. Dapat? Jelas? Awal tu ayat tu ada saranan Nabi tak? Ada saranan Nabi tak dalam doa awal tahun dan akhir tu? Ada saranan Nabi tak dalam dia? So dia ada sunnah Nabi tak dalam doa tu? Ada sunnah tak? Adalah. Doa tu si sunnah, memuji Nabi itu sunnah. Kita dah bahaskan tadi Boleh semua insyaAllah. Allahuakbar. Dan soalan tak baca lagi satu. Boleh dia Ustaz kok. Wallahu'alam bissawab. Itu saja pada sini insyaAllah. Saya mohon maaf atas terkasar bahasa, atas ketelanjuran kata saya. Jadi yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan diri saya. Apa yang kita dengar pada hari ini, yang pertama sekali, tidak perlu kita hujahkan benda lain. Cukuplah ia menjadi pegangan dan menambah keyakinan kita terhadap apa yang telah kita amalkan. Kena ingat, kena ubah persepsi kita sekarang. Kadang-kadang bukan adat Melayu ini bertentang dengan agama, tidak. Sebenarnya hebatnya orang Melayu ini, sehingga agama itu menjadi adat bagi mereka. Menjadi adat dah. Bukan adat menolak agama, tidak. Sehingga agama itu menjadi adat bagi kita. Boleh semua insyaAllah. Allah Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.